Audio Jungle. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada semua wartawan yang dapat bersama-sama pada sesi kenyataan selepas PRN Negeri Johor ini. Di kanan saya yang berhormat Tuan Said Ibrahim selaku Ketua Keadilan Negeri Johor. Di kiri saya yang berhormat Saudara Liu Chin Tong, Ketua DAP Johor, dan pimpinan Pakatan Harapan di peringkat nasional yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang berhormat Datuk Mahfuz Umar, yang berhormat Saudara Adli, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Saudara Wabi Sim Howard. Okey, sorry. Wabi Tun Jing, serta ramai lagi rakan-rakan Pakatan Harapan yang ada bersama-sama pada malam ini. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih pada para wartawan, dan juga kita sedia maklum pilihan raya pun dah selesai, tak ada masalah lagi. Yang penting pada kita, saya ingin buat kenyataan bersama pimpinan Pakatan Harapan Johor pasca PRN Johor 2022. Buat semua warga Johor yang telah gigih berusaha untuk keluar mengundi dalam pilihan raya negeri Johor yang penuh cabaran ini, kami dengan penuh rasa rendah hati mengucapkan jutaan terima kasih. Sudah diketahui umum bahawa PRN Johor ini sengaja dipaksakan oleh UMNO Barisan Nasional kerana kegairahan mereka untuk mengambil semula kuasa tanpa mempedulikan keadaan semasa, khususnya pandemik COVID-19 serta kesan ekonomi yang terjejas akibat wabak tersebut. Namun, semangat yang ditunjukkan oleh pengundi, walaupun dengan peratus keluar undi yang rendah, amat dihargai, terutamanya pengundi muda, undi 18 serta pengundi baru yang disahkan secara automatik. Keputusan yang diterima oleh Pakatan Harapan memperolehi beberapa kerusi Dewan Negeri bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan. Namun, kita perlu akui bahawa dengan situasi dan mood semasa, ia merupakan keputusan yang boleh diterima walaupun perlu diperbaiki pada masa akan datang. Sudah tentu, Pakatan Harapan yang pernah menjadi kerajaan dan sudah biasa dengan peranan sebagai pembangkang tidak akan berputus asa. Kami akan terus berpegang pada semangat setia kawan dalam usaha mengorak langkah untuk mendapatkan kembali mandat rakyat. Kami akan teruskan usaha kami sebagai suara rakyat yang lantang membela bangsa Johor dengan memainkan peranan semak dan imbang di dalam Dewan Johor dan Dewan-Dewan Perwakilan seluruh negara. Kami akan mengadakan postmortem untuk memastikan sebarang kelemahan, kekurangan dan kesilapan sepanjang PRN Johor ini bagi membolehkan kami bangkit semula. Ini penting dalam usaha Pakatan Harapan untuk bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum akan datang, khususnya selepas kemenangan UMNO Barisan Nasional yang kita ketahui memang gairah mahu mengadakan PRU secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Ya. Salah ataupun tidak tu benda dah lepas. Yang penting pada kami, kita akan buat postmortem selepas daripada ini, dan masing-masing akan berlapang dada sekiranya ada apa-apa pandangan yang elas daripada pihak-pihak yang tertentu. . 」 . 。 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 。 . 」 「
Ya, ada apa lagi? Yang lain? Tak ada? Kita memang tak expected sebab pengundi luar, pengundi yang keluar ni rendah. Kalau katakan kita jangkakan dalam 70 hingga 80%, dia punya keputusannya tentu berbeza. Kita sedia maklum bahawa yang tak keluar tadi tu bukan sahaja mereka yang bimbang kerana COVID, tetapi juga mereka yang berada di luar daripada Johor, seperti di Singapura tak balik. Janji kata nak buka 1 Mac, tapi akhirnya tak buka sempadan pada 1 Mac. Jadi ini juga memberikan kesan sokongan rakyat bangsa Johor kepada Pakatan Harapan. Untuk amanah saya tahulah mungkin 1 kursi. Untuk keadilan 1 kursi. 1 kursi. Untuk DAP 10 kursi. Jadi kita dapat untuk PH ada 12 kursi. Muda 1 kursi. Jadi untuk kita ada 13 kursi lah sebab PH plus muda kan. Okey. Okey, dia maknanya orang Johor masih termakan dengan isu berkaitan dengan perkauman. Jadi ini satu perkara yang perlu kita semak dan perlu kita ambil tindakan, kerana sekiranya isu ini masih menjadi mainan di dalam tindakan kita sebagai politik, tindakan politik, dianya tidak memberikan sesuatu yang positif untuk maju ke hadapan. Itu sebab bagi kami tidak meletakkan itu sebagai perkauman itu sebagai satu asas untuk penyatuan rakyat dan penyatuan untuk kemajuan negeri kita. Itu kita tak tahulah tu. Sebab kalau itu jadi sandaran, yang lain pun kita kalah. Kan? Saya sendiri pun tak ada orang lain dah duduk situ pun kalah. Tapi majoriti sikit je lah, 300 lebih. Pada saya pulangkan itu kehendak rakyat. Kita tunggu tengok je lah 5 tahun. Kalau katakan rakyat tadi diberikan kata orang servis yang baik oleh wakil-wakil rakyat, ianya satu manfaat kepada rakyat. Tetapi sekiranya servis tadi dan juga manifesto ataupun tawaran yang dikemukakan oleh BN yang dia kata kalau kita ni tak pernah dapat capai, tapi sekarang ni kita akan pegang sungguhlah tawaran yang dikemukakan oleh BN, dan kita akan jadikan dia sebagai kitab kita lah pula untuk tengok pada rakyat adakah sampai benda-benda tu untuk rakyat. Macam kami telah buat walaupun dalam tempoh 22 bulan, tapi rakyat melihat itu bukan satu pencapaian, tetapi mereka lebih melihat kepada perkauman. Jadi bila lihat pada perkauman, dia jadi satu perkara yang tidak elok lah. Sedangkan yang kita punya sasaran, kita beri pada semua, kepada semua rakyat. B40 ni maknanya, kalau tengok di situ, walaupun kita tak sebut kepada Melayu dan sebagainya, tapi bila sebut B40, dia adalah merangkumi sebahagian besar adalah di kalangan orang Melayu. Program-program kita fokus kepada membantu B40. Kalau tengok balik tawaran kita yang 100 hari dalam tempoh 100 hari PH Perintah Johor, kita dah laksanakan. Tapi tak apalah, kita tengok apa yang akan dilaksanakan oleh BN atas kejayaan dia, dan kita mengharapkan rakyat akan jadi hakim dalam pilihan raya akan datang. Okey, saya melihat sebagai contoh dalam DUN saya sendiri, saya dengan BN hanya selisih mungkin 1%. Tetapi PN dia dapat lebih kurang dalam 18% ataupun 20%. Yang mana kalau katakan straight fight, BN tak akan menang sebenarnya. Jadi ini satu perkara yang perlu kita lihatlah. Benda tu kita perlu semak balik semula.
Yang maknanya di pihak pembangkang mesti bersama dalam satu kolasi ataupun coalition untuk memastikan kita boleh bawa negeri kita lebih jauh ke hadapan. Okey, terima kasih. Boleh saya tanya bagi masih akan pegang jawatan sebagai Menteri Itu terpulang kepada pimpinan di peringkat semua peringkat lah. Kalau dia masih memerlukan, saya akan berkhidmat. Tapi kalau rasanya sampai masa kita serahkan pada jawatan kepada mereka yang lebih berkemampuan untuk laksanakan tanggungjawab berkenaan. Okey? Okey, terima kasih. Thank you. Okey, terima kasih. Thank you.